Hi and selamat sejahtera kepada semua. So this is our first episode dalam Sudiman Show. So hari ni kita ada dua guest, special guest, our first guest in this show. So hari ni topik untuk kita discuss dalam show ni ialah easy and stress-free hustle ideas to make extra money in 2024. So kita akan tanyalah kepada dua guest yang jemputan kita hari ni untuk share mereka punya idea. So pertama sekali saya akan jumpa Miss Zeti untuk share your ideas about topik kita hari ni. Okay, thank you semua atas jemputan. Okay. Saya Zeti daripada IQ Reality Kuantan. Okay, so dia tanya tentang apa tu side hustle idea. Okay, so Zeti cakap tentang yang zaman sekarang ni lah kan. Okay, zaman apa tu generasi Gen Z, okay, millennial. So mereka famous dengan yang berkaitan online, komputer, game, PC game, betul tak? Alright, so first idea yang kita boleh buat stress free adalah berkaitan dengan pertama affiliate. Okay, dan yang kedua yang Zeti nampak sekarang ni yang tengah hot ialah mereka buat video. Okay, video mereka letak dekat TikTok and then mereka letak dekat YouTube. Okay, so yang tu sebenarnya boleh generate jugalah income secara tak langsung. And then yang Zeti perasan sekarang ni adalah berkaitan dengan gig worker. Okay, so benda tu adalah antara idea-idea yang orang kata stress free. Sebab apa stress free? Sebab kita tak perlu fikir dengan complicated. Okay, and then kita rasa bila-bila masa kita boleh buat. Okay, bangun tidur buka mata terus boleh buat. Sebelum nak masuk tandas toilet boleh buat. Weekend pun boleh buat. Dalam kereta tengah traffic jam pun boleh buat. No problem. Okay. So yang pasal affiliate tu, okay. So dia perkara yang sangat mudah Zeti nampak. Okay. You cuma copy link daripada tengoklah daripada shop ke Shopee ke ataupun mana-mana company yang dia nak promote tentang apa tu dia punya business ataupun TikTok. Okay, copy link and then share dalam media sosial masing-masing lah. So kalau you aktif guna Facebook, letak link tu dalam Facebook. Okay, kalau aktif dalam TikTok, you guna TikTok. Kalau you aktif dalam Twitter ataupun sekarang ni dipanggil X. So kita paste, copy paste dalam media sosial. Okay, so benda tu orang kata you ada followers tersendiri, you ada circle tersendiri, ada kawan-kawan ke kan. Okay, mereka baca kita punya media sosial punya post tu, mereka klik and then kalau orang kata dia berminat, dia beli and then duit tu masuk dalam poket you, dalam cing-cing dalam you punya account bank kan. Yang tu Zeti rasa yang tu paling stress free lah setakat ni. Okay. Okay, Miss Zeti macam you cakap pasal affiliate. So affiliate ni dia nak start as I belajar lah. Yang I tahu kalau TikTok at least ada 1,000 followers. So macam mana untuk orang-orang yang nak try affiliate ni untuk dia overcome these challenges untuk start affiliate? Okay, actually affiliate ni dia punya modus operandi dia tu macam yang Zeti cakap tadi lah, copy, paste. Perlu ada phone ataupun apa-apa gadget lah kan. Kalau laptop ke guna laptop. Kalau ada desktop, PC guna PC lah. Okay, and then internet. So benda tu mungkinlah daripada segi kalau internet tu yang challenging adalah orang yang duduk luar bandar lah. Okay, so benda tu internet coverage kurang ke, itu mungkin salah satu cabaran lah. Tapi kalau you duduk kawasan di bandar ataupun tempat yang mudah dapat internet, so benda tu sangat membantulah. Okay, so yang mungkin antara cabaran yang anak-anak muda sekarang ni adalah mereka cara berfikir lah. You nak buat ke tak nak buat?
Itu mungkinlah yang tu antara cabaran lah. Kalau you rajin, you buat, you dapat duit. Okay. Jadi Zeti rasa benda ni bukanlah orang kata mencabar sangat dah sebenarnya. Sebab semua perkara macam gadget semua orang ada. Phone, internet pun walaupun tak dapat Unify ke apa, setiap phone tu dah ada internet. Cumanya maybe certain tempat tak ada coverage. Yang tu sajalah. Okay. So itu pilihan masing-masing. Nak ya, betul. Nak tak nak saja. Okay, so next guest speaker kita yang kedua, Mr. Ko. So kalau Mr. Ko pula, apa you punya idea? Okay, so I punya idea macam saya nak sharekan je lah. Tak semudah macam yang Zeti yang kata hanya copy satu link terus kita boleh dapat side income. So I more on the kita kata kena pakai muscle lah, means that you kena usaha sendiri. Maksudnya you kena kerja sendiri. Okay, you kena on spot kerja. So you be sweating, you akan perlu sikit sebab yang saya punya cadangan tu adalah side hustle guna cara sublet. Okay, apa tu maksudnya sublet? Sublet rumah lah. So contoh lah, sublet rumah tu kita boleh buat apa? Buat sewa bilik, okay, atau buat Airbnb. Okay, I bagi satu contoh yang bagus lah. I sewa satu rumah teres, okay, let's say 4 bilik, 2 bilik air dalam sewa 1,000, okay. So kalau I guna pendekatan sublet bilik, okay, satu rumah saya ada 4 bilik. So 4 bilik tu I bahagikan tiap bilik contohlah 5 hingga 600 atau lebih tinggi daripada kadar sewa biasa. Okay, so contoh I dapat RM500 per rooms. Okay, so 4 bilik saya dapat 2,000. So andai kata expenses everything adalah equal dibagikan sesama kita punya sublet tenant, dan bulat-bulat satu bulan saya boleh dapat dekat 1,000. Okay, so itu one of the sublet strategy lah yang saya boleh kongsikan lah. Okay, yang another one of course yang Airbnb. Airbnb ni sebenarnya semua orang pun boleh buat, tapi kenalah pandai pilih lokasi yang betul. Okay, lepas tu of course modal untuk kita nak start as Airbnb sebenarnya bukan sangat tinggi lah. Tapi yang penting kita tahu macam mana nak hiaskan rumah tu. Okay, kemudian macam mana nak jadikan rumah tu ada home feel. So itu another satu pendekatan. Saya bagi satu contoh. Saya pun ada satu kawan yang buat konsep yang sublet. Dia sewa rumah dengan seorang tuan rumah. Dia sewa contoh lah dalam 1,500. Okay. Tapi dia buat sublet konsep Airbnb. Okay. So I tanya dia bulanan dia boleh dapat berapa. So dia kata kalau dia sewa satu malam 250, satu bulan ada 20 hari penuh. So lepas tolak all the calculation, basically dia boleh dapat net bersih dalam 2 hingga 3,000 satu bulan. So that's why sublet ni actually adalah satu hustle, kita kata side income yang sangat bagus. Kalau kita tahu strateginya. Kemudian of course benda ni perlu ilmu lah. Okay, so kalau nak belajar berkenaan sublet ni, ya kita perlu luangkan lebih banyak masa. Kemudian of course modal tu memang perlu ada sedikit. Dia beza dengan apa yang Jetty share tu. Jetty share tu basically zero cost. Tapi yang kita punya sublet ni, kalau kita dapat pegang let's say 5 to 10 units of this property, katakan nak satu bulan side income 10 to 20,000, I rasa tak susah pun. Yang susah ni lah macam mana kita start bermula sahaja. Bezanya kat situ, macam mana kita start bermula tu sahaja beza. So ilmu yang betul dengan cara kerja yang betul, of course saya rasa ini one of my best suggestion lah for kita kata hustle for our side income. Tentang hustle apa tu yang Mr. Sudiman buat pun lebih daripada income yang bulanan kan? Ya, betul. Sebab saya sendiri pun ada buat sublet juga. Okay. Saya pun ada kawan-kawan yang buat sublet juga. Saya ada seorang kawan doktor, full time doktor. So kita faham doktor pun sibuk. Tapi dia boleh sublet manage dekat 5 to 6 houses about 30 rooms, 30 plus rooms. Dengan yang saya punya kiraan dia punya bulanan side hustle income ni ada dekat 5 to 6,000 minimum per month. Seorang doktor yang sangat sibuk. Okay. Seorang lagi saya punya saya panggil dia kakak.
Okay, dia ada dalam 120 hingga 130 bilik dengan total rumah dekat I think 10 to 15 unit lah at least lah. 10 to 15 unit at least. Okay, so dia boleh dapat sublet begitu banyak. Tapi masa yang sama dia bekerja juga. Dia bekerja Isnin hingga Jumaat. Tapi dia tahu macam mana manage team dia. Dia macam mana managekan, dia ada cleaning teams, dia ada satu team lagi yang manage maintenance. So side income dia I rasa pun quite good, at least satu bulan 7-8,000 ringgit. Sambil masa bekerja. So I dengar kakak saya tu dia kata dia nak bersara dah. Coming this 1 or 2 years dia nak buat lebih sublet lagi. So kita nampak apa yang kita selalu kata, di mana ada kemahuan di situ ada jalannya. So kita kalau nak, of course kita tahu zaman sekarang semua benda mahal kan. Tapi kalau hari ni kita nak kerjakan lebih lebih income yang lebih tinggi, kita pun kena lebih berusaha lah. Setahu saya kalau nak kerja satu full time job untuk zaman sekarang memang tak cukup lah. Macam tadi saya share lah, doktor pun ada buat extra income. Cuma guna kita kata ada ilmu yang betul ke tak betul saja. Bezanya macam tu. Alright? Okay, Mr. Ko. Kalau I ni yang baru fresh grad, yang baru start kerja, dengan harga rumah yang sekarang ni terlalu tinggi untuk my commitment. So macam mana untuk generasi I ni nak start buat macam sublet tu melalui extra income? Okay. This is a good questions. Okay. So sebelum kita nak bercakap pasal kita kata zaman orang muda sekarang tak boleh kita kata tak mampu nak beli rumah baru. For me kita kena faham definisi tu rumah baru tu harga berapa, cost berapa. So kita kena ada financial ilmu yang betul dulu. You kena betul-betul memahami apa kehendak diri kita. Sebab saya pernah interview, saya pernah jumpa yang baru jejak langkah untuk baru bekerja, baru nak beli rumah. But financial ilmu tu dia tak kuat. Okay, bila dia nak beli rumah, dia tak cari rumah semi-D. Sedangkan mungkin income dia setakat cuma boleh menampung rumah teres biasa satu tingkat lah, contoh. So bila dia punya reality versus dia punya dream house ada perbezaan. So biasanya saya akan sharekan pendapat saya, dream house tu you boleh buat kemudian, tapi reality tu you boleh memiliki satu rumah tak begitu besar dahulu. So itu pendapat saya lah. So you kena bezakan reality dengan your apa yang dalam you punya wish list. Bila you sudah bezakan, then you akan nampak hala tuju you macam mana. Contoh saya juga nampak zaman sekarang kita punya young generation macam L, okay, yang kita kata baru bekerja, tapi kereta dia mungkin lebih besar daripada dia punya supervisor atau manager dia. Itu menjadi satu kita kata fenomena lah zaman sekarang. So that's why I say the financial knowledge is very important. Sebab benda ni bukan berlaku sekarang, tapi back to 40 tahun lepas, 30 tahun lepas, 20 tahun lepas pun senario yang sama. Kita faham, harga tak akan semakin turun, cuma semakin naik saja. Tapi macam mana kita nak pergi atasi kenaikan ni? So macam zaman sekarang kita banyak cara hustle untuk buat extra income. Zaman dulu mak ayah atau atuk saya, diorang beli kebun atau sewa kebun, sebelah kebun untuk usaha lagi kan. Tapi sekarang nak sewa tanah kebun pun payah. So kita kena ada ilmu yang bagus untuk pergi terokai kita kata side income yang kita kata boleh membantu kita lah, macam tadi Jati share lah. Okay, so for me reset back your fundamental idea berkenaan you punya wish list yang tadi L kongsikan tu lah. Dan lepas tu baru kita akan faham sebenarnya nak capai impian, nak katakan beli first house, first car, saya rasa tak susah pun. I nak share sikit lah, I think this 2024 for apa yang kita nampak, ada orang kata this will become a tough year.
Bagi saya rasa tahun 2024 ni memang akan jadi satu tahun yang sangat kita kata cabaran lah. Kenapa? Because now is a global crisis. Kenapa I kata global crisis? Kalau kita teliti balik tengok, ringgit Malaysia sekarang tengah jatuh. Orang kata kenapa ringgit Malaysia jatuh? Kalau kita betul-betul mengenali isu ni, sebenarnya tak susah pun kita nak cari punca dia. Ringgit Malaysia jatuh sebab US dollar semakin naik. Interest dorang semakin naik. Bila interest US dollar naik, kita akan turun. Siapa nak beli ringgit Malaysia kalau US bagi pulangan interest yang lebih tinggi? I mean this is a common facts lah, tak susah nak faham. So susah kita nak challenge dengan apa yang berlaku kat US. But apa yang saya nak kongsi, tak kira lah apa-apa global economy, apa-apa masalah dunia. Yang penting masalah kita sendiri, kita macam mana nak settle. Betul. Kita jangan menuding jari, kita tunjuk kepada, kita kata kita jangan cakap pasal politik, but kita jangan menuding jari kepada orang lain, tapi kita tanya diri kita sendiri dulu, apa yang kita boleh buat. That's why the topic macam yang El tadi share, kita kata side income hustle. Okay, macam mana kita boleh dapat side income yang lebih konsisten dan juga boleh membantu meringankan beban kita. That's why kita perlu lebih rajin usaha lah. Macam Jati, saya cukup hormat kat dia, okay, sebab dia sangat rajin. Selain dia berkecimpung dalam bidang properti, berapa tahun lah Jati? Ini masuk tahun yang keempat. Tahun keempat. Okay. So sepanjang 4 tahun ni Jati, ada tak tiap-tiap hari ada orang call Jati, Jati tolong bangun, hari ni perlu buat apa, esok nak jumpa siapa, ada tak? Ada call macam ni? Setakat ni orang kata kalau customer call tu ada. Tapi kalau orang orang kata apa? PA ke apa, tak ada. Maksudnya so, sendirilah. Dalam you punya sendirilah. Betul. Betul lah. Macam Jati, dia full time sebagai seorang, kita kata ejen hartanah, bersama dengan IQI. So, I rasa dia cukup berdisiplin lah. I think disiplin is the keywords untuk kita nak berjaya dalam mana-mana satu bidang. So, kalau kita cukup berdisiplin, kita tahu apa yang kita nak buat. Kita nampak vision kita, goals kita. Kalau kita macam sekejap hari ni rajin, esok malas mula. So benda tu orang kata tak konsisten, jadi kita perjalanan tu tersekat-sekat. Yang tu mungkin yang tu cabaran lah bagi sesetengah orang orang kata nak dapat apa, sebab real estate ni benda yang bukan kita dapat income orang kata stabil ke ataupun bulan-bulan majikan bagi gaji, tak. Ini kita sendiri kena tentukan, seolah-olah kita buat bisnes sendiri. So kita kena fikirlah apa yang untuk menjana pendapatan masuk dalam poket kita, apa yang step kita kena buat. Yang tu sebenarnya. So benda tu berkaitan dengan knowledge lah. Knowledge power. So tanpa knowledge memang susah. Walaupun dia side hustle. Side hustle, yes. Betul. Apa yang Jati I cakap, I memang sangat setuju lah. Macam El pun ada buat apa side hustle sekarang? Sekarang tak ada lagi. Tak ada lagi lah. Okay. So tadi El kata nak buat macam TikTok everything kan. For me, yes. Sekarang mungkin ramai kita kata online generasi muda lah. For me, I nampak ramai orang nak buat dalam bidang TikTok ni. Tapi of course nak berjaya dalam TikTok ni pun cabaran dia ada juga. Saya rasa lah sebab terlampau simple. Janji you ada handphone, you ada unified package ke, atau you ada broadband access ke, anda dah boleh buat dah. Tapi dalam apa yang tadi Jati kongsikan tu, bukan semudah yang kita fikir. Tapi kalau ada nekat nak berjaya dalam bidang hartanah Jati usaha tu, saya rasa tuan-tuan dan puan-puan memang perlu belajar lebih banyak lagi. Bukan setakat saja ambil video, bukan setakat mudah macam tu. So memang perlu belajar sangat-sangat banyak supaya menjadi lebih profesional lah. Betul. Okay? Setuju. Knowledge is power macam betul. Yeah. Betul. tak ada ilmu memang tak boleh nak buat apa-apa lah.
Betul. Okay, so kita tadi kita dah discuss idea, hasil idea untuk tambah income kita dengan online affiliate, buat video, and owner can boleh sublet dia punya property. So itu adalah idea-idea yang menarik yang boleh penonton cuba untuk learn, belajar lah. So kami berharap konten ni berguna untuk pendengar dan penonton di luar sana. So nantikan untuk next episode seterusnya di Sudirman Show. Maybe kita akan jemput tetamu-tetamu jemputan khas untuk membicarakan topik-topik yang berguna untuk penonton di luar sana. So stay tuned for next episode. Okay, bye. Bye.